saya Bibiana Kristi dari kelas DAT 2B, nombor kad matriks 07-19F2029. Hari ini saya akan membincangkan cabaran antara unsur kebudayaan dan adat. Kebudayaan merupakan salah satu hidup yang berkembang dalam sekelompok orang dan diwarisi secara turun-temurun. Budaya juga merupakan pemikiran dan aktivitas dalam sebuah kelompok masyarakat. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur kebudayaan yang berbentuk budaya. Unsur-unsur tersebut dibagikan kepada 7 unsur, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, keagamaan, dan kesenian. Unsur yang pertama ialah bahasa. Bahasa merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi sosialnya dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedua ialah pengetahuan. Pengetahuan sangat luas batasannya kerana mencakupi berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupan seharian. Setiap kebudayaan memiliki pengetahuan dalam segala sesuatu yang berada di sekitarnya, antaranya tumbuhan, binatang, bahan mentah, dan tingkah laku manusia. Unsur yang ketiga ialah organisasi sosial. Kehidupan masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai kesatuan di dalam lingkungannya dan di mana dia hidup. Yang keempat ialah peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat tradisional menggunakan sistem peralatan dan unsur kebudayaan fizik yang digunakan oleh masyarakat yang hidup berpindah rendah, antaranya alat-alat produktif, senjata, wadah, dan sebagainya. Unsur yang kelima ialah unsur ekonomi. Kelompok masyarakat mencukupi kehidupannya melalui mata pencarian. Antara aktiviti yang dilakukan ialah berburu, berternak, menangkap ikan, dan bercocok tanam. Unsur yang keenam ialah unsur keagamaan. Emosi keagamaan merupakan perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka melakukan tindakan yang bersifat religius, yang meliputi komunikasi dan upacara keagamaan. Unsur yang terakhir ialah unsur kesenian. Kesenian terbagi kepada 3 garis besar, iaitu seni suara, seni rupa, dan seni tari. Manakala, adat pula merupakan peraturan yang telah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala, sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Ini merupakan satu cabaran bagi anak muda untuk mengekalkan adat mereka yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam memperkenalkan kebudayaan Malaysia supaya tidak dipengaruhi oleh budaya Barat. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Jessica Tamlan dari kelas DAT 2B dan nomor matriks saya adalah 07 DAT 19F2035. Dan saya akan meneruskan perbincangan ini dengan membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh semua kaum di Malaysia ini dari segi perbezaan agama dan bahasa. Sebagai contoh, orang Melayu, Cina, dan India mempunyai agama dan bahasa yang berbeza. Kini, mereka masih meneruskan sistem hidup mereka berteraskan tradisi masing-masing. Apa yang menjadi cabaran untuk mengekalkan hubungan etnik di Malaysia ini ialah mereka ingin mempertahankan dan mengutamakan etik mereka sendiri dan menganggap etik mereka yang paling terbaik dari kaum-kaum yang lain. Selain itu, setengah masyarakat di Malaysia ini tidak memikirkan perasaan kaum-kaum yang lain. Sebagai contoh, mereka memburukan, menjatuhkan dan tidak menghormati agama dan bahasa kaum lain. Ini akan menyebabkan kaum-kaum yang lain terasa dipandang rendah dan membuat mereka juga rasa marah terhadap kaum yang lain. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak seharusnya bertindak sedemikian, karena semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada setiap orang. Oleh itu, pentingnya kita untuk menghormati agama-agama yang ada di negara kita, seperti Islam, Buddha, Sikh, dan Kristen. Dan
saya yakin setiap kita menginginkan semua kaum di Malaysia ini bersatu padu dan bekerja sama dalam membangunkan negara kita agar lebih makmur dan harmoni. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurhasliza binti Ayah dari kelas DAT 2B, No Matrix 07-19F2043. Hari ini saya akan membincangkan tentang cabaran-cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Seperti yang sudah kita ketahui, selain daripada cabaran dari segi kebudayaan, agama, adat, dan bahasa, jarak sosial juga merupakan antara cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Hal ini karena melalui dasar pecah perintah, setiap kaum telah diasingkan dari segi pekerjaan, penempatan, dan juga sistem pendidikan. Sebagai contoh dari segi perbezaan pekerjaan, telah mengurangkan interaksi yang kerap dan interaksi hanya berlaku di antara etnik yang sama. Kesannya telah menimbulkan semangat perkauman yang terus menebal di antara etnik. Dan yang seterusnya, pemisahan penempatan. Majoriti orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan kawasan luar bandar, manakala orang Cina tinggal di kawasan Lombong dan orang India tinggal di kawasan estate. Kesannya telah mengurangkan interaksi sosial dan telah menimbulkan semangat kekitaan hingga menyuburkan prasangka yang buruk, persepsi negatif, serta ketidaktahuan mengenai etnik yang lain. Dan yang terakhir, pengasingan sistem pendidikan. Sistem persekolahan masing-masing mempunyai bahasa ibunda. Oleh itu, interaksi hanya akan berkisar di antara etnik yang sama, dan ini telah menimbulkan kesan semangat perkauman dan menimbulkan juga prasangka yang buruk di antara kaum yang lain. Oke, itu sahaja cabaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai, saya Mary dari kelas DIET 2B. Saya merupakan ahli keempat dan akan membincangkan tentang dominasi antara kaum dari segi politik, pembangunan, dan juga perniagaan. Dominasi dari segi politik yaitu politik perkauman. Contoh politik perkauman ialah setiap kaum akan diwakili oleh parti politik masing-masing dan sentiasa menyuara, menjaga, dan mempertahankan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Hal ini menyebabkan sukar untuk menerima pemimpin dari kaum lain. Dominasi dari segi perniagaan pula terbagi kepada dua, yaitu dominasi sektor ekonomi dan juga perbezaan pekerjaan. Bagi dominasi sektor ekonomi pula merupakan jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. Malah, setiap etnik akan berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang sedia ada. Dalam perbezaan pekerjaan pula, ia menghalang interaksi dengan lebih kerap antara kaum yang lain. Interaksi hanya akan berlaku jika dalam kalangan kaum yang sama. Hal ini menyebabkan semangat perkauman akan jadi lebih menebal. Selain itu, sosial juga antara dominasi dari segi pembangunan. Antaranya ialah pemisahan fizikal. Hal ini disebabkan oleh pecah perintah British. Ini menyebabkan keragaman hubungan dan penyuara interaksi antara kaum. Malah ini menguatkan perasaan kekitaan dan enosentisme. Enosentisme bermaksud pandangan dan sikap yang percaya bahwa budaya sendiri lebih unggul daripada budaya kaum lain. Selain itu, sistem pendidikan yang berasingan juga merupakan salah satu cabaran dari segi pembangunan. Hal ini karena setiap kaum mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri, dan sistem persekolahan pula akan memisahkan murid mengikut bahasa ibunda. Hal ini menyebabkan interaksi pelajar dalam etnik yang sama.
Akhir sekali ialah kontrak sosial. Hal ini merupakan asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia. Hingga hari ini, hal ini masih dipertikaikan. Itu saja dari saya dalam perbincangan dominasi setiap kaum. Sekian dan terima kasih.